Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibn Rushdi, yang mana pada malam ni kita masuk masalah yang kelima, iaitu berkaitan dengan air kencing, berkenaan dengan kenajisan air kencing. Kata Imam Ibn Rushdi, para ulama bersepakat bahawa air kencing manusia dan kotorannya adalah najis. Maknanya najis yang keluar ikut belakang tu juga adalah najis, kecuali air kencing anak kecil yang masih menyusu. Lalu mereka berbeza pendapat tentang air kencing dan juga kotoran binatang ataupun najis ataupun tahi binatang. Baik. Jadi dia kata yang pertamanya kita akan berbicara berkenaan dengan air kencing manusia dan juga najis manusia. Lepas tu berkenaan dengan air kencing manusia ini, dia ada satu perbincangan berkenaan dengan air kencing kanak-kanak ataupun bayi. Pasal apa air kencing bayi lelaki ni kita percik? Pasal apa air kencing bayi perempuan kena basuh? Itu kita akan tengok. Apakah sebab air kencing budak lelaki ni lebih bersih daripada air kencing budak perempuan? Sebab jantina dia atau sebab apa? Ini agak menarik tuan-tuan kalau kita nak lihat bagaimana para ulama memberikan pendapat mereka. Apakah sebab sifat najis itu yang menyebabkan kita percik kepada air kencing budak lelaki, ataupun ada sebab lain yang menyebabkan dibezakan cara basuh ataupun cara membersihkan najis daripada air kencing kanak-kanak lelaki. Baik, kata Al-Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, dia kata semuanya adalah najis. Dia kata air kencing binatang najis ataupun tahi binatang, semuanya dia kata adalah najis. Kemudian Imam Ibn Rushdi kata, manakala ulama lain berpendapat suci secara mutlak, ada juga ulama yang kata kan kotoran binatang ataupun tahi binatang dan air kencing binatang itu suci. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahawa air kencing dan juga najis ataupun tahi binatang itu hukum dia berdasarkan kepada daging dia, berdasarkan kepada daging binatang. Jikalau daging itu haram dimakan, maka air kencing dan tahinya juga dihukum sebagai najis. Jikalau binatang yang dagingnya halal dimakan, maka air kencing dan tahinya juga dihukum sebagai suci. Inilah pendapat Imam Malik. Ini antara pendapat yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi adalah pendapat Imam Malik. Baik, jadi kenapa ulama berbeza pendapat? Dan apa manfaat kepada kita semua malam ni tuan-tuan kita mengaji benda-benda macam ni?
Kita mengaji comparative fiqh, kan, fiqh perbandingan. Kenapa kita nak tahu ulama ni kata macam ni, kenapa ulama lain berbeza pendapat? Baik, dia ada sebab. Baik, kata Imam Ibn Rushdi, sebab berlakunya perbezaan pendapat, dia kata pertamanya perbezaan mereka mengenai makna bolehnya solat di kandang kambing dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengizinkan kaum Uraniyin untuk meminum air kencing unta dan susunya. Ni kita cerita sekali lalu dalam kuliah kita sebelum ni. Saya ada buat contoh sebelum ni, masa tuan-tuan pergi haji ataupun pergi umrah, masa ziarah, kan, mutawif, dalam bas tu dia bawa tuan-tuan pergi berjalan. Antara tempat berjalannya ialah tempat unta, tengok unta, kan. Pergi negeri Arab, tuan-tuan takkan nak tengok kucing, kena tengok unta. Tuan-tuan minat ke tak minat? Ada hak tak minat, dia kata tak mempi lah, dia kata tahu dah unta macam mana. Tak apalah, terpulang, duduk dalam hotel. Maka yang pi ni, macam saya cerita sebelum ni lah, kan, dia akan tanya, ustaz boleh tak nak minum air kencing unta? Kan? Jadi malam ni kita cerita detail sikit tuan-tuan tentang perkara sedemikian, supaya tuan-tuan faham kenapa ada perbezaan pendapat dan para ulama dan yang mana yang lebih baik untuk kita ikuti. Kita jangan beramal dengan agama ni main ikut-ikut. Orang kata lagu tu kita pun buat. Mutawif ustaz dia kata macam ni, kita pun buat. Tak, kita nak mengaji. Kita nak tengok bagaimana para ulama membahaskan benda-benda yang macam ni. Baik. Yang kedua, sebab berlaku perbezaan pendapat ialah kerana mengkiaskan binatang kepada manusia dalam masalah ini. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan pelajari pada malam ni. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid ni tuan-tuan, yang ditakhrij oleh Ahmad Abu Al-Majdi, dia buat footnotes di bawah itu berkenaan dengan hadis yang menceritakan tentang peristiwa puak daripada Urainah. Kita baca sikitlah, kan, berkenaan dengan peristiwa ini supaya tuan-tuan boleh nampak gambaran kenapa berlakunya perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Baik. Cerita dia tuan-tuan sekalian, kita bawa kisah berdasarkan riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan arahan, kan, supaya diminum air kencing unta bersama dengan susu unta. Kisah ni terdapat dalam As-Sahihain dan juga dalam kitab-kitab hadis yang lain. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, qala, dia berkata, qadima unasun min Uklin au Urainah. Ada beberapa orang dari Ukl atau dari Urainah. Fajtawau, mereka ni datang ke Madinah. Fajtawul Madinah, mereka ni datang ke Madinah. Tapi mereka ni dia tak tahan dengan cuaca di Madinah, sehingga kan menyebabkan mereka ni sakit. Macam kita lah, kita orang Malaysia, kita pergi buat umrah, kita pergi haji, dengan habuknya, dengan cuaca panas, dengan sejuk dia dan sebagainya, kita jadi sesemalah, batuk, sakit, macam-macam cerita. Maka itulah yang berlaku kepada beberapa orang dari Uql ataupun dari Urainah yang datang ke Madinah, dan mereka ni mengalami keadaan yang macam orang lain alami. Tidak tahan dengan cuaca, dengan iklim Madinah, sehingga menyebabkan mereka sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka supaya pergi dekat unta dan minum air kencing dan susu unta. Maka mereka pun pergi dekat kandang unta, lepas tu sembuh. Kan, lepas tu sembuh. Dan mereka ni jahat, tuan-tuan. Mereka ni jahat. Sepatutnya kita ni thankful, kita ni berterima kasih bila orang tunjuk dekat kita cara macam mana nak sembuh.
orang rawat kita, bagi kita ubat, apatah lagi orang tu adalah semulia-mulia manusia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ni orang jahat. Dalam keadaan Nabi buat baik kepada mereka, tapi mereka membalas kejahatan kepada Nabi. Mereka buat jahat kepada Nabi, iaitu dengan cara membunuh pengembala unta Nabi, dan dia rompak, dia rampas unta-unta itu, dan berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila waktu siang, cerita ni sampai dekat Nabi tentang apa yang berlaku kepada pengembala unta Nabi dan unta-unta Nabi yang telah dirompak, yang telah dirampas. Baik. Maka Nabi pun menghantar satu kumpulan untuk menjejaki mereka, sehinggalah matahari telah pun tinggi, dan utusan Nabi datang dengan membawa orang-orang tadi. Lalu Nabi perintahkan agar mereka ni dihukum, tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel keluar, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Dan dalam peristiwa ni mereka minta minum tetapi tidak diberikan minuman. Yang ni tajuk ni kita nak cerita detail, kena cerita dalam bab undang-undang jenayah syariah. Tapi malam ni kita fokus kepada cerita berkenaan dengan air kencing. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, dengan sebab peristiwa ni para ulama berbeza pendapat. Dan malam ni kita nak ambil sikap yang bagaimana bila kita jumpa hadis macam ni. Boleh tak berdasarkan kepada hadis ni? Bagus tak tuan-tuan berdasarkan hadis ni? Setiap kali tuan-tuan ziarah, pergi melawat kandang unta, tuan-tuan pergi ambil air kencing unta, pergi minum. Tu yang kita nak tahu. Sebab ini soalan yang ramai orang tanya bila mereka pergi umrah, sebagaimana biasa, balik-balik mereka akan cerita pengalaman-pengalaman sewaktu di Mekah, di Madinah, masa ziarah dan sebagainya. Tapi majoriti yang saya jumpa, mereka tak sanggup nak minum lah. Cuma ada juga dalam ramai-ramai tu hak jenis suka explore, suka nak try. Dia ada orang kita ni, dia suka lah benda-benda pelik-pelik tu, dia nak kan. Kita ni kalau tengok benda pelik-pelik kita tak mau, tapi ada di kalangan kita hak pelik-pelik tu dia nak try. Jadi ada di kalangan kita yang minum kan, dia campur apa semua, dititik, tu tak apalah. Tetapi malam ni kita nak detail sikit tentang peristiwa ni tuan-tuan. Baik. Maka dengan sebab hadis ni, ada di kalangan ulama yang mengatakan bahawa kencing binatang, dan binatang itu yang halal kita makan, macam unta lah kan, macam unta, lembu dan sebagainya, maka hukum air kencing dia suci dan tidak najis, di atas alasan air kencing unta itu dia suci kan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa ini khusus untuk unta, dia tak terpakai kepada binatang lain walaupun dia halal dimakan. Itu ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Kenapa saya cerita macam ni tuan-tuan? Supaya tuan-tuan faham bahawa hak kita mengaji malam ni comparative fiqh perbandingan. Jadi ulama berbeza pendapat. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada ustaz lain kata lagu lain, kita fahamlah sebab memang ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Contoh, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata wa fil qissah, dalam kisah ni kata Imam Ibn Qayyim, dia kata terdapat ataupun dia menjadi dalil tentang bolehnya kita berubat dan melakukan amalan rawatan pengubatan, dan menunjukkan sucinya air kencing binatang yang halal dagingnya. Manakala daging dia halal, air kencing dia halal, maka berubat dengan yang diharamkan tak boleh. Jadi stand dia ialah kalau benda tu haram tetap tak boleh. Maka kenapa boleh dalam kes ni? Sebab dia kata air kencing tu sendiri dia suci. Sebab apa suci? Sebab daging tu kita boleh makan, halal dimakan. Itu cerita dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada orang yang berpegang kepada pendapat sucinya air kencing unta, sebab apa? Ini jawapan dia. Okay, tuan-tuan nampak kan? Baik, oleh kerana tuan-tuan dah faham dah setakat itu, sekarang timbul soalan, adakah kita nak minum air kencing unta?
Kalau boleh lepas ni kita minta masjid sedia jamuan sedia dalam apa bekas minuman tu, pakat ambil satu cawan seorang pakat minum air kencing unta. Lagu tu ke? Baik, Sat, kita tengok apa lagi perbahasan dia. Ulama yang kata bahawa boleh kita minum air kencing unta, dia kata benda ni tidaklah menghairankan. Sebab apa tidak menghairankan? Sebab dia kata dalam Quran Allah Ta'ala sebut dengan jelas perkataan unta, untuk kita fikirkan bagaimana dicipta unta itu. Dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-17, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat bagaimana unta itu dijadikan atau diciptakan. Jadi ini satu ayat yang menunjukkan bahawa ada keajaiban, ada benda yang hebat dalam penciptaan unta itu sendiri. Dan ini mengukuhkan pendapat ulama yang menyatakan bahawa air kencing unta ni dia ada banyak khasiat. Tuan-tuan setuju ataupun tak setuju dengan pendapat-pendapat ini, tapi ini antara perbahasan-perbahasan dan perbincangan di kalangan para ulama. Tetapi walaupun demikian, walaupun kita kata bahawa air kencing unta ni ada khasiat dan ada ulama yang kata bahawa kita boleh minum dia, tapi pada masa yang sama kita diperingatkan. Kita diperingat. Ni bagi orang yang kata boleh minum ni tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang kata tak boleh minum dia najis, yang tu tak payah cerita. Hak kita nak cerita ni bagi siapa yang kata boleh minum. Baik, bagi siapa yang kata boleh minum, maka mereka juga mengatakan bahawa kita tidak boleh minum sebarangan. Saja-saja nak minum, minum segelas, lepas tu minum pula 2 gelas, sedap minum pula. Tak, jangan. Pasal apa? Sebab mereka mengatakan bahawa hendaklah diminum dengan menggunakan kaedah yang betul dan bagi orang yang sesuai. Tidak semua orang sesuai untuk minum. Jadi tuan-tuan tak boleh saja-saja nak try. Itu kita kena dapatkan pandangan pakar terlebih dahulu. Kan? Sebab apabila kita nak ambil air kencing unta sebagai ubat, maka dia sebagaimana ubat-ubat yang lain, kita nak kena tahu nak minum banyak mana, nak minum dengan kadar yang macam mana, cara yang macam mana. Dia bukan boleh minum suka-suka macam tu. Dalilnya apa tuan-tuan? Dalilnya para ulama berpendapat sebagaimana hadis-hadis yang lain. Contohnya hadis daripada Sa'ad. Dia kata maradtu maradan atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fa wada'a yadahu baina thadiyya hatta wajadtu bardaha ala fuadi. Sahabat Nabi yang bernama Sa'ad, dia cerita pada satu hari dia kata aku menderita satu penyakit, dia kata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi aku, Nabi jenguk dia. Lalu Nabi letak tangan baginda di atas kedua ni kita kata nipple kan, dada dia, sampai dia kata jantung dia dapat merasai sejuknya tangan Nabi. Kemudian Nabi pun kata dekat dia, sesungguhnya engkau ada penyakit yang berkaitan dengan jantungmu, maka pergilah berjumpa dengan Al-Harith bin Kaladah daripada Bani Thaqif, kerana sesungguhnya dia adalah seorang tabib, doktor lah, seorang perawat, dan hendaklah dia Al-Harith bin Kaladah ambil 7 buah kurma ajwa, lepas tu dia sekali dengan biji dia dan meminumkan engkau dengan kurma tadi. Baik. Ulama kata apa tuan-tuan? Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ubat tu macam mana. Nabi tahu. Tapi Nabi tak buat sendiri benda tu. Ramuan tu walaupun Nabi sebut kurma berapa biji, kurma ajwa, apa semua,
nak buat macam mana. Tapi Nabi tak buat sendiri, tapi Nabi suruh sahabat yang bernama Sa'ad radhiyallahu anhu ini supaya bawa benda ni pergi berjumpa dengan Al-Harith, sebab Al-Harith seorang pakar dalam bidang perubatan zaman tu. Maknanya Nabi sendiri dia tak rawat Sa'ad, tapi Nabi suruh pergi berjumpa dengan Al-Harith. Walaupun Nabi tahu, tapi ulama yang mensyarahkan hadis ni kata walaupun Nabi tahu, tapi Nabi tahu secara umum sahaja, secara general sahaja. Yang tahu detail adalah Al-Harith, sebab dia tabib, dia doktor, dia pakar dalam bidang perubatan ni, yang lebih tahu komposisi dia macam mana, cara nak buat macam mana, kombinasi dan sebagainya, dia lebih tahu. Jadi ini menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan Islam mengajar kepada kita ni jangan memandai-mandai. Dalam bab rawatan, dalam bab pengubatan ni jangan memandai-mandai. Walaupun kita tahu sedikit, suruh orang ni pi berjumpa dengan doktor pakar. Hak pakar sungguh. Kita ni jangan duk berlagak nak jadi lebih pandai daripada doktor pakar. Jangan. Dan kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa rawatan itu berbeza-beza. Walaupun penyakit itu sama, tapi penyakit itu dia mungkin berbeza-beza di antara satu orang dengan orang yang lain, dan sudah tentulah kadar banyak mana ubat, dos dia dan sebagainya berbeza di antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi kita tak boleh pukul rata kata mesti sama. Tak boleh. Maka kata Imam Ibn Hajar, dia kata sepakat seluruh tabib, seluruh doktor bahawa berawatan sesuatu penyakit itu berbeza-beza, tak sama. Walaupun penyakit itu sama, tapi rawatan itu dia boleh jadi berbeza-beza. Pasal apa berbeza? Kata Imam Ibn Hajar, satunya berbeza usia. Umur kita tak sama. Walaupun penyakit tu sama, tapi usia kita tak sama. Maka kena ambil kira benda tu. Kebiasaan orang tu macam mana, waktu, jenis makanan dan sebagainya, disiplin orang tu, ketahanan dia tak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Maka kata Imam Ibn Hajar, sesuatu ubat itu mesti disesuaikan kadar dan jumlah dia dengan penyakit. Maka kita tak boleh pukul rata ambil ubat yang sama walaupun penyakit kita sama, tanpa dapatkan pandangan daripada orang yang benar-benar pakar dalam bidang itu. Sebab kalau kita tersilap, dia akan menimbulkan bahaya yang lain. Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, itu berkenaan dengan air kencing unta. Baik, jadi apa rumusan kita malam ni tuan-tuan berkenaan dengan air kencing unta ini? Maka bagi sesiapa yang hendak menggunakan air kencing unta, kalau dia berpegang kepada pendapat ulama yang kata boleh kita berubat dengan air kencing unta, maka antara benda yang dia nak kena ambil kira antaranya pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata hendaklah yang ambil air kencing unta itu dia adalah orang yang memang tahu sungguh pasal air kencing unta untuk dijadikan sebagai ubat. Maksud dia tuan-tuan tak boleh pergi beli kat tepi kandang tu dengan arak badui tu, tak boleh. Pasal apa? Arak badui tu nama apa? Arak badui, mana orang macam orang pedalaman lah, orang tak mengaji, orang kampung. Tak boleh. Kalau betul tuan-tuan nak jadikan itu sebagai ubat, tuan-tuan pegang pendapat Hanabilah sebagai contoh, ulama Hanabilah yang kata boleh ambil air kencing unta sebagai ubat. Maka Imam Nawawi kata apa? Kalau nak ambil air kencing unta sebagai ubat, kena ambil dengan orang yang memang pakar dalam bidang tu. Tuan-tuan tak boleh pergi beli sendiri, tak boleh. Macam saya kata lah, tak tahu air kencing siapa dia bubur. Kita tak tahu. Macam pergi beli madu dekat Cameron Highland lah, kita kata oh, ni madu asli ni sebab orang asli yang jual. Mana tahu.
Dia pakai iPhone, kita pakai Android lah. Kan? Dia lagi canggih daripada kita. Dia pakai lebih kurang nampak macam orang asli. Kita tak tahu siapa pergi letak madu tersebut. Kita kata sebab orang asli maka dia asli. Tak semestinya. Kena orang asli hak pandai meniaga, dia pergi ambil, dia campur sirap lah buat semua. Tuan-tuan kata ni orang asli punya, maka dia pergi panjat. Mana tahu. Kan? Jadi kata Imam Nawawi, kalau betul kita nak gunakan air kencing unta sebagai ubat, kena cari orang yang memang arif sungguh, pakar sungguh, untuk dia pergi ambil sendiri. Bukan kita pergi beli tepi jalan, tak boleh. Baik. Lepas tu dia kata yang keduanya, jangan kita ambil air kencing unta itu daripada orang yang tidak ada kepakaran dalam bidang perubatan. Bukan sahaja dia mahir pasal air kencing unta, tapi dia mahir dalam bidang perubatan. Pasal apa? Sebab tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan sesuai ke tidak dengan air kencing tadi. Tuan-tuan tak tahu. Maka sebelum nak ambil, maka hendaklah kita consult terlebih dahulu, kita pergi berunding, dapatkan nasihat terlebih dahulu dengan doktor pakar yang beragama Islam yang kita boleh percaya dekat dia. Jadi jangan duk percaya orang kampung, mutawif, bawa umrah apa semua, dia duk kempen suruh beli. Dia memang dia kempen, dia nak komisen. Kau tepi kita tak tahu. Saya tak kata itu semua. Kan kadang-kadang dia ada komisen apa semua, dia kempen tuan-tuan pergi beli. Jangan. Jadi kalau tuan-tuan nak guna air kencing unta, dapatkan nasihat dahulu. Kalau doktor kata jangan, maka lebih baik jangan. Kan? Sebab mereka lebih tahu tentang keadaan diri kita. Apatah lagi tuan-tuan sekalian, zaman sekarang ni ada macam-macam jangkitan, penyebaran kuman di kandang unta dan sebagainya, sampai ada macam-macam jenis virus dah sekarang ni, dan pihak berkuasa kesihatan Saudi, Arab Saudi juga telah memberi amaran tentang perkara seperti ini. Jadi kita jangan ambil mudah tentang hal ini. Baik, satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, air kencing ini adalah benda najis. Kan? Kita mengaji tujuannya supaya kita tahu mengambil sikap yang betul. Antara orang yang jaga diri dia, kebersihan diri dia, dan pada masa yang sama jangan sampai kita melampau-lampau di dalam menjaga kebersihan diri. Kita umat pertengahan antara dua. Kan? Bila kita guna bilik air, tandas, kita bersihkan diri kita dengan cara sederhana. Terlampau bersih sangat sampai was-was pun tak mau, mengabaikan kebersihan sampai kotor diri kita, personal hygiene kita tak jaga pun tak mau. Kita tengah-tengah. Sebab apa tuan-tuan penting kita belajar tentang benda-benda macam ni? Kerana syaitan dia sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia, khususnya orang-orang soleh. Dia ada cara-cara dan kaedah yang tertentu. Antaranya, jikalau manusia itu, orang Islam itu, dia saleh dan syaitan gagal menggoda dia dengan menggunakan syahwah. Dia nak goda dengan syahwah tak boleh. Dia nak goda dengan benda-benda keduniaan lain tak boleh. Maka syaitan akan merosakkan manusia itu dengan penyakit was-was. Jadi dalam usaha kita jaga kebersihan diri, pada masa yang sama jangan sampai kita membebankan diri kita sehingga tahap akhirnya kita ini dirosakkan oleh syaitan. Maka para ulama menyenaraikan apa dia contoh benda yang berlaku kepada orang yang was-was masa dia buang air kecil, masa dia kencing. Apa dia contoh? Contohnya ialah as-salt, an-natr, an-nahnaha, al-mash, al-qabz, al-habl, at-tafakkud, al-wujur. Ini antara benda yang sering kali dilakukan oleh orang lelaki hak banyak. Ini biasanya orang lelaki ni, dia terlalu nak jaga kebersihan diri sampai dia membebankan diri dia. Apa dia? Contohnya, yang pertama saya sebutlah, ini kita nak mengaji kan, walaupun agak sensitif tapi saya sebut.
Antaranya ialah dia tarik, dia urut pangkal kemaluan dia sampai ke ujung. Ini tidak dibebankan kepada kita untuk kita buat. Pasal apa? Sat lagi saya cerita dekat tuan-tuan, apa kata Imam Ibn Taymiyah terhadap orang yang melampau-lampau dalam nak bersihkan kemaluan dia. Dia urut supaya keluar semua air kencing. Kita akan cerita apa kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ada orang kata, bukankah perbuatan ini mengurut daripada pangkal kemaluan sampai ke hujung ada dalam hadis? Kita kata ya, ada dalam hadis. Contohnya dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan Ibn Majah. Tetapi hadis itu bukanlah hadis makbul. Para ulama tak terima, kan? Hadis gharib yang tidak sebut, mana dia tidak boleh dijadikan hujjah. Kalau orang kata ada, jawapan dia ada, tapi sebab kita mengaji hadis, kita kena ikut disiplin hadis. Pasal apa? Sebab dalam hadis tu dia ada, memang ada. Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat. Bila salah seorang daripada kamu kencing ataupun buang air kecil, maka tariklah, urutlah kemaluannya 3 kali. Ada hadis tak? Ada hadis. Tapi ulama kata hadis ni hadis gharib yang tidak sebut. Maka dia hadis yang tidak makbul, tak boleh kita jadikan hujjah. Tak boleh. Ada, memang ada. Jabir bin Zaid dia kata apa? Apabila engkau buang air kecil, maka usaplah bahagian bawah daripada kemaluan kamu, maka air kencing pun akan berhenti. Jadi setengah orang lelaki dia urut. Baik. Kemudian ada yang kata bila kita buat macam ni, kita urut, kita tarik kemaluan dan sebagainya, maka dia akan mengeluarkan sesuatu yang dibimbangi kembali. Takut dia datang balik, menitik tu. Ini termasuk kebimbangan yang melampau-lampau. Yang kita kata siapa yang mengaji psikologi dan seumpamanya, dia tahu pasal istilah overthinking. Overthinking ni tuan-tuan, akhirnya dia akan membebankan kita. Orang lelaki pun boleh kena, orang perempuan pun boleh kena. Bila dia overthinking, fikir banyak terlajak, jadi masalah tuan-tuan. Jadi masalah. Suami balik lambat sikit, tanya dah, pasal apa balik lambat ni abang? Kan? Dia kira isyak pukul 8.17. Lepas tu sembahyang sunat berapa minit? Ni ada beza 10 minit, abang pergi mana? Susah. Sampai tanya detail payah. Overthinking dia akan membebankan kita. Kan? Jangan overthinking, jangan fikir banyak terlajak. Kita akan jadi susah, tuan-tuan. Jangan jadi susah. Sama dengan soal kebersihan diri. Bagus kita jaga kebersihan, tapi jangan melampau dalam memikirkan untuk membersihkan diri. Apa kata para ulama lagi selain daripada itu? Dia kata antaranya ialah mewajibkan berjalan. Ni pun tak ada dalam hukum agama kata wajib berjalan. Kena cukup 40 langkah nak bagi turun semua air kencing. Agama tak wajibkan kita buat benda lagu ni. Oh ustaz, nanti dia keluar, hang jangan duk fikirlah dia nak keluar ke tidak. Jangan duk fikir. Ya, kita dah kencing, dah basuh, cukup. Tak payah nak paksa diri nak berjalan macam sa'i pula. Ujung tu sampai ujung sampai ujung. Nak cukup 40 langkah. Pasal apa? Nak bagi lawas air kencing. Tak payah. Itu membebankan kita. Dan setengah manusia menganggap itu adalah ihsan, itu adalah kebaikan. Tak, bukan kebaikan. Itu membebankan, bukan kebaikan. Dan juga berdehem-dehem, itu juga tidak diwajibkan kepada kita untuk kita melakukannya. Tuan-tuan nak buatlah, tapi itu tidak dibebankan kepada kita buat. Maknanya kalau kita tak buat, adakah kita berdosa? Tak. Agama tidak wajibkan kita buat lagu tu. Tuan-tuan nak berdehem, fadhal. Ataupun ni lagi ekstrim, lepas dia kencing, dia tak mau air kencing tu menitik, dia melompat. Ada orang perlis melompat dalam dalam tandas. Kita duduk tandas belah ni, nampak kepala dia toing toing. Nampak kepala dia. Yang ni orang was-was. Tak payah. Agama kita tak suruh kita melompat, kan.
Dia kata apa? Iaitu dengan cara melompat tinggi sedikit daripada tanah, kemudian duduk dengan cepat. Lompat, lepas tu duduk pula. Sakit lutut. Orang tua dia tak buat lah pasal lutut dia. Kena orang muda, budak-budak yang baru masuk asrama, kena was-was ni tuan-tuan, dia buat. Saya ingat saya duduk sekolah asrama dulu, ada kawan-kawan yang kena benda-benda lagu ni. Kan? Dia melompat, dia duduk, dia nak paksa air kencing tu keluar semua. Maka agama tidaklah mewajibkan kita melakukan perkara sedemikian. Nanti kita tengok apa kata Imam Ibn Taymiyah. Lepas tu dia kata, selain daripada itu, at-tafakkud, periksa pula kemaluan. Siapa ni? Orang perlis ada tak? Pergi periksa kemaluan dia, pergi cek pula. Lepas kencing dia cek pula tu. Dia belek belah kanan, dia belek belah kiri, dia angkat, dia tengok semua. Tak boleh. Bukan tak boleh, tak perlu kita buat lagu tu. Cukup sekadar kita kencing, kita basuh, kita yakin bersih, cukup. Tak payah kita nak memeriksa kemaluan tadi. Contoh, ni contoh manusia bila dia dah terlalu membebankan diri dia, overthinking. Apa dia buat? Antaranya ialah al-wujur. Dia memasukkan. Macam mana dia buat? Dia pegang, saya minta maaf saya cerita sikit, dia pegang kemaluan dia, dia buka yang ujung. Dia buka, dia nak tengok, lepas tu dia curah air supaya air tu mengalir. Dia nak tengok air tu mengalir di hujung kemaluan dia. Ini contoh orang bila dia layan perasaan was-was. Ni contoh. Dalam kuliah kita sebelum ni saya dah cerita, kalau mandi wajib nak tahu orang tu was-was ke tidak, bila dia pergi mengadap shower tu, shower orang Perlis panggil apa? Pancok. Pancok. Pancok tu dia buka mata nak bagi air masuk dalam mata. Siapa mandi wajib lagu ni dia was-was? Ada tak mandi lagu ni? Siapa mandi lagu ni, itu tanda dia was-was. Dia buka mata dia. Itu contoh orang was-was. Agama tak suruh kita buat lagu tu. Memadai kita basuh muka kita lagu tu, kita tutup mata, kita basuh muka, itu memadai. Tak payah tuan-tuan celak mata, nak kira pula air kena semua dah dekat celah-celah mata ni apa semua. Tak payah. Ini contoh bila kita keterlaluan tuan-tuan. Kemudian melihat bahagian tempat keluar, nak tengok, dia belek kemaluan, dia nak tengok ada sisa ke tak ada sisa. Tak perlu tuan-tuan, tak perlu. Sehingga ke tahap itu. Lepas tu dia ambil pula tisu, kapas dan sebagainya, dia pergi usap pula. Itu ada perbuatan yang melampau. Dan ada yang al-isabah, dia balut dengan kain. Kita pakai seluar dalam cukup dah. Dia tak cukup, dia kena bungkuih macam orang lepas berkhatan. Dia bungkuih pula, dia ambil tisu dan sebagainya, dia bungkus. Ini contoh orang yang memberatkan diri dia. Dan juga ad-darajah, iaitu dia naik tangga pula. Kena pula tandas tu ada tangga, dia naik tangga, dia turun, dia naik, dia turun, dia nak istibrak. Dia nak lepaskan semua air kencing tadi. Maka itu semua perkara yang tidak perlu. Baik, kita tengok apa kata Imam Ibn Taymiyah tentang orang yang terlalu nak bersih. Personal hygiene tu bagus, jaga kebersihan diri tu bagus, tapi melampau-lampau itu merosakkan diri kita. Kata Imam Ibn Taymiyah, dia kata semua itu hak kita cerita tadi, dia kata semua hak kita cerita tadi adalah was-was dan bid'ah. Mana kita yang duk reka-reka, agama sendiri tak suruh kita buat lagu tu. Jangan buat tuan-tuan, tak payah. Kita tak payah buat benda lagu tu. Dan dia kata yang berkenaan dengan hak kita cerita tadi, kalau ada hadis pun dia kata hadis itu tidak sahih, kan? Tidak makbul di sisi para ulama, tidak boleh dijadikan hujah. Maka kata Imam Ibn Taymiyah, dia kata air kencing ni, dia kata dia macam susu dalam nipple, kan, susu dalam puting. Dia kata bila engkau tinggalkan, maka dia akan berhenti. Tapi kalau engkau peras dia, ramas dia, maka dia akan keluar. Jadi kemaluan lelaki pun lagu tu. Yang dia duduk piurut tu, dia keluar lah. Urut keluar lagi. Oh ni keluar ustaz tak habis. Pas urut pula, akan keluar pula. Maka Imam Ibn Taymiyah kata, tak perlu buat. Tak perlu. Kan? Tak perlu buat seperti itu. Maka dia kata, barang siapa yang membiasakan hal ini, maka dia akan terkena masalah beban ni, dia akan kena.
Jangan duk buat. Jangan duk biasakan diri buat benda lagu ni. Kalau duk layan benda ni, kita akan rosak. Kuliah saya sebelum ni duk cerita pasal kaedah nak merawat penyakit was-was. Ada satu orang tuan-tuan, dia tanya, macam mana dia nak samak sebab dia pernah pijak tai anjing 15 tahun lepas. Saya kata, macam manalah aku nak jawab soalan ni. 15 tahun lepas dia teringat dia pernah pijak tai anjing dan dia tak samak. Saya kata kat dia, ginilah Syekh, entah pegang pendapat ulama yang kata tak payah samak, senang. Dah tengok dekat kasut ada dah, tak ada 15 tahun lepas. Mana ada kat kasut? Kasut pun hilang. Kasut pun tak tahu kasut mana. Kan? Dekat kaki kita ada tak? Tak ada. Dekat lantai kita, kat kapet ada tak? Tak ada. Dekat pakaian kita ada tak? Tak ada. So kenapa yang kita nak bebankan diri kita dengan cerita 15 tahun lalu? Ini contoh kerosakan yang berlaku akibat kita duk layan benda-benda lagu ni. Azan. Bagi lalu untuk azan. Baik, sedang hadirin mukminin, saya tambah sedikit apa yang kita sebut tadi berkenaan dengan air kencing. Maka kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata kalau semua benda yang kita sebut tadi itu sunnah, itu yang dititik beratkan oleh agama, itu yang diajarkan oleh para ulama, dia kata sudah tentu benda ni jadi sunnah, benda ni ditunjuk oleh Nabi. Tapi Nabi tak pernah tunjuk benda-benda yang macam tu, dan benda amalan itu tidak dikenali sebagai amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Tak ada. Kita tak kenal benda tu datang daripada Nabi, kita pun tak pernah tahu ada di kalangan sahabat yang melakukannya, sedangkan mereka lah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dah mengajar kepada kita tentang cara-cara kita masuk ke tandas dan sebagainya dan lain-lain. Maka sudah tentu kalau benda tu benda yang penting, Nabi akan mengajarnya kepada kita. Maka kesimpulan kita tuan-tuan dalam masalah was-was dengan air kencing ini, kita berpada-padalah. Kita tak perlu terlalu mengambil berat
kan, overthinking, fikir banyak sangat berkenaan dengan air kencing, berkenaan dengan najis dan seumpamanya, sehingga akhirnya membebankan kita. Baik, akhir sekali sidang hadirin mukminin, berkenaan dengan air kencing kanak-kanak tadi, kan. Air kencing kanak-kanak lelaki, kan, walaupun dia air kencing, kan, walaupun dia ditahnik dengan kurma, dia makan ubat dan sebagainya, tapi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata air kencing bayi lelaki kita percikkan dia bukan sebab dia tidak najis. Kata Imam Nawawi, air kencing kanak-kanak lelaki sama najisnya dengan air kencing kanak-kanak perempuan. Jadi kalau orang kata ini contoh macam mana Islam ni ada masalah gender, diskriminasi. Oh, budak lelaki tidak najis air kencing dia, budak perempuan air kencing dia najis, ini suatu penghinaan kepada kaum wanita. Kita kata tidak. Bukan itu yang dimaksudkan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa air kencing kanak-kanak lelaki kita percikkan dia selama mana dia masih lagi menyusu, kan. Walaupun dia ada makan makanan lain, tapi kalau selagi makanan itu bukan makanan utama dia, kan. Contoh adalah abang dia pergi bagi coklat lah, bagi aiskrim kat dia pi bubuh kat mulut dia sekali-sekala, maka itu tidak dianggap sebagai mengubah status dia, yang mana kita sekadar percikkan pada air kencing itu. Tapi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tentang wajibnya dicuci itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tak ada yang kata tak perlu cuci, semua kata wajib dicuci sebab dia najis, cuma diberi keringanan bagi kanak-kanak lelaki untuk kita percikkan sahaja. Baik, soalan dia kenapa? Kenapa? Kerana, kan, air kencing budak lelaki ni dia ada perbezaan dengan air kencing budak perempuan. Air kencing budak perempuan kebiasaannya dia setempat, dengan sebab begitu keadaan alat sulit dia, maka kebiasaan dia setempat. Air kencing budak lelaki ni biasa lagu mana, tuan-tuan? Ni kalau tanya ayah tahu dah air kencing budak lelaki lagu mana? Tanya mak dia tahu kan? Silap-silap masa kita buka pampers tu, wow, dia bagi atas muka kita. Cuma dia bagi belah kanan, dia bagi belah kiri, habis, tuan-tuan. Ni masalah budak lelaki, kan? Masalah budak lelaki sebab dia lain sikit. Maka kerana itu para fuqaha mereka mengatakan bahawa bukan kerana air kencing budak lelaki itu bersih, bukan. Ini satu contoh keringanan yang agama bagi kepada kita dalam soal nak jaga najis. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita terlalu jumud dalam masalah fiqh ni, dia jadi payah. Contoh, tuan-tuan nak bersihkan apa? Tuan-tuan nak mesti air mengalir dengan banyak, maka itu akan menyusahkan. Jadi kita kena tengok balik definisi air mengalir tu apa. Jadi kalau tuan-tuan guna air mutlak dan dia hilang 3 sifat kita yang kita biasa belajar itu, maka itu sudah memadai, kan? Itu sudah memadai. Maka samalah juga dengan masalah air kencing kanak-kanak lelaki, sebagaimana yang kita sebut tadi, kata Imam Nawawi, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang najisnya air kencing kanak-kanak lelaki. Yang tu kena faham, najis. Cuma cara basuh itu berbeza, memandangkan kebiasaan, kelazimannya air kencing budak lelaki ni dia banyak pergi tempat lain. Maka untuk bagi kemudahan kepada para ibu, para bapa, kaum keluarga yang menjaga kanak-kanak lelaki ini, maka memadai dipercikkan sahaja. Itu satu keringanan, rukhsah dalam agama kita. Sekadar itu, mudah-mudahan kita appreciate, kita hargai kemudahan fiqh
hukum hakam agama kepada kita supaya kita menjadi orang Islam yang bersyukur dengan agama kita ini, agama yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, nikmat iman. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga di hari akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.